Hai semua. Selamat datang sekali lagi ke sesi live Roti Doktor Malam. Macam biasa pada hari Rabu, setiap Rabu jam 9:30 malam kita akan bersama-sama dalam rancangan Sakit Apa Hari Ini. So macam yang saya dah janjikan beberapa hari, kita akan live dalam Sakit Apa Hari Ini minggu ini berkenaan dengan sesuatu yang dekat dengan apa yang berlaku sekarang ya. Ramai yang message Dr. Mala tanya tentang diorang sakit tulang, sakit bahu ya. Ini berkaitan dengan satu sebab kita work from home dan kita macam stress kan sebab kes makin naik, so kita banyak scroll dekat telefon, banyak duduk kat laptop, banyak guna gadget sebab kita tak tahu apa yang berlaku sekarang, apa update sekarang. So berkaitan juga sakit pinggang, sakit lutut dan sebagainya. Dan at the same time, kita juga mengalami sakit tulang yang lebih banyak daripada biasa sebab musim hujan guys. Bila musim hujan je, orang lama kata bentan, ada orang kata angin, ada orang kata pijar, kebas, macam-macam ya perkataan yang digunakan. Jadi hari ini saya nak berbincang tentang dua perkara. Satu tentang kes COVID-19 yang naik mencanak-canak yang membuat kita rasa gelisah, gusar, murung, risau, takut, tak tahu apa yang akan berlaku dalam masa terdekat. Dan yang kedua saya nak berbincang tentang sakit tulang dengan anda semua. Saya akan bawakan seorang tetamu khas untuk bersama-sama dengan kita hari ini. Tetapi sebelum itu, you all kena dengar saya berceloteh, saya membebel dahulu. Alright, macam biasa dalam sesi celoteh Dr. Mala, kita akan ambil kedatangan dulu. Jadi boleh tak? Hai Nur Haidah Aida daripada Kota Kinabalu, Sabah. Wow, oh ada orang kampung saya. Abu Bakar daripada Temerloh. Hai, jadi siapa yang nak Dr. Mala sebut nama dia? Hari tu saya ada jumpa seorang follower. So dia kata kat saya, Doktor pernah sebut nama saya 2 kali dalam live. Saya bangga sangat. Saya rasa macam, oh my god, you all kira macam tu sekali. Okay, so siapa nak nama dia disebut, you all sharekan video ini hari ini. You all letakkan hashtag COVID-19 Malaysia, hashtag celoteh Dr. Mala, hashtag sakit tulang musim sejuk. Alright, so hari ini kita nak berbincang tentang dua perkara, COVID-19 dan juga sakit tulang. Okay, COVID-19 guys. You all continue bagi kedatangan, you all bagi tahu saya you all daripada mana dan banyak mana you all terkesan dengan kes COVID-19 yang dah jadi 5 angka. 5 angka guys. Kita pernah dapat kes COVID-19 100, 200, 200 lebih, nak capai 300 kita PKP 1.0. Kita risau sangat dengan kes yang lebih kurang 2-300 dalam 32 juta rakyat Malaysia kita lockdown 1.0. Lepas tu kita nampak kes kenaikan 600, 700, 600, 700. Kita rasa terkejut dengan nombor yang begitu. Lama-lama kita jadi biasa. Lepas tu kes jadi 1,000, 2,000, 1,000, 2,000 macam gitu. Dan kita menjadi biasa tengok 1,000, 2,000 tu Walaupun risau tu ada, walaupun takut tu ada, walaupun kita rasa tak selesa dengan nombor yang sebegitu, tetapi figure-figure sebegitu lama-lama kita jadi biasa. Kita jadi macam malas lah nak tengok. Hari ni kes berapa orang kau tengok tak? Aku tak tengok lah, kita jadi macam tu. Dan apabila kita terbiasa dengan 1,000, 2,000, 2, 3,000 dan sebagainya, musuh yang tak nampak dengan mata ni menyerang kita dan kes menjadi 6,000, 8,000, 6,000, 7,000, 8,000, 6, 8,000, 6, 8,000. Dan ketika itulah pada 8 Mei 2021, saya Dr. Mala melalui satu video live yang simple meramalkan kes akan cecah 10,000 dalam masa sebulan. Dan saya sangat-sangat berterima kasih sebab selepas saya ramalkan, selepas saya viral melalui video tersebut yang saya pakai baju kuning tu yang you all forward dekat semua WhatsApp, upload dekat Twitter, upload dekat TikTok dan tag saya ke sana sini, saya menjadi sangat risau, gusar. Saya pula rasa bersalah. Saya pula berdoa setiap hari, tolonglah kes jangan naik 10,000 nanti saya rasa bersalah. Tolonglah kes jangan cecah 10,000 nanti saya pula rasa macam itulah kau. Itu kau cakap kan, kau tengok sekarang mulut kau jadi masin. Jadi saya takut saya akan diselubungi dengan rasa bersalah yang yang tak terhingga jika ia menjadi kenyataan. Walaupun saya tak nak sebenarnya. Berapa ramai daripada you all sebenarnya, you all mengaku dekat saya dekat ruang komen berapa ramai daripada you all, biasanya lah kalau macam anak buat degil ke ataupun kawan-kawan kita tak dengar cakap ke, adik-beradik kan, kau buatlah satgi. Kau buatlah satgi, kau kapalah dengan dia. Satgi kau menangis-nangis, kau datang, jangan datang kat aku. Memanglah kita cakap macam tu, tapi bila dia menangis, kita jadi tak sampai hati. Memang kita cakap kat kakak kita, kau jangan resign daripada kerja ni. Aku rasa kerja hari tu lagi okey, kau jangan resign. Tapi bila dia dah resign dan dia pergi ke kerja yang berikutnya, kita masih rasa bersalah. Sebab apa yang kita kata tu, kita tak niatkan sebenarnya. Kita nak berpesan kepada dia. So itulah dilema yang saya hadapi sebenarnya ya.
Jadi siapa yang faham kegusaran yang saya hadapi tu, tolong bagi saya satu love. Saya nak love warna hijau, saya nak love warna kuning sebab saya faham apa itu kemurungan, apa itu gelisah, gusar, risau, saya faham. Dan sebenarnya bila kita baca tentang positivity, positive mindset dan sebagainya, warna hijau dan warna kuning memberi satu ketenangan jiwa. Bila kita tengok pokok-pokok yang hijau, bila kita tengok apa ni orang kata paddy field apa ni paddy field yang hijau, kita tengok kebun yang hijau, sebenarnya ia memberikan ketenangan minda sebenarnya. So warna hijau, official color celoteh Dr. Malam warna hijau, Columbia Asia pun warna hijau. So give me green love. Kalau you all sekali dengan saya, berganding bahu dengan saya untuk memberikan positivity kepada semua rakyat Malaysia yang sangat-sangat memerlukan positivity buat masa sekarang. Selamat malam. Alamak, saya nak baca soalan tu. Kenapa kes sporadik tinggi sangat? Ada orang tanya tadi. Alah, tak nampak lah siapa yang tanya. Ni. Bu Khori Saharom. Dia tanya kenapa kes sporadik tinggi sangat, doktor? Okey, pada pendapat saya, kes sporadik ni menjadi tinggi nombor satu kerana ada orang merahsiakan kontak rapat dia. Bila kita tanya tentang kontak rapat, bila kita tanya tentang kontak casual, dia tak bagi tahu, ya. Jadi kita rasa macam dia sporadik, ya, yang pertama. Yang kedua, apa ni orang kata, kes sporadik juga berlaku kerana orang pecah kuarantin. Orang cuai kuarantin, ya. Dia kuarantin tapi dia pergi ke kedai. Dia kuarantin tetapi dia pergi ke kerja. Dia demam, dia ada gejala tetapi dia masih pergi. Jadi orang yang kontak dengan dia tak tahu yang dia tu sebenarnya kontak rapat ataupun kes positif COVID dan sebagainya. Sebab kita tahu sekarang bila kes tinggi, ada kes yang mana sampai habis kuarantin, KKM tak kontak pun mereka. Ini termasuklah kes positif COVID dan juga kes kontak rapat. Kes positif COVID tu sempatlah at least hari ke 10, 11, hari ke 14 tu call dah berikan surat pelepasan kuarantin dan sebagainya. Tapi ada juga yang terlepas pandang 1, 2. Jadi saya risau mereka ini yang sebenarnya masuk ke dalam komuniti dan memberikan kita kes sporadik. Jadi kita je yang boleh jaga kita, guys. Tolong tegur kawan-kawan anda, jiran-jiran anda, saudara mara anda. Ingatkan dalam WhatsApp group, tolong jangan alpa dan culas kuarantin. Apabila anda alpa dan culas kuarantin, orang lain dijangkiti kerana anda repercussions, dosa ataupun apa-apalah yang anda tanggung daripada perkara tersebut sebenarnya boleh sebenarnya kita tanggung benda tu on your shoulder. So jangan buat macam tu, guys. Kita berikrar kita nak jaga kita, we take oath that we do no harm. Tak kisahlah doktor ke tak doktor. So don't do that, alright? Okay, I want to keep it short. Hari ini kes baru 11,618. Ya, dia nak sama juga dengan semalam, iaitu 11,000 juga, dan saya ada sedikit lega sebab kita tak capai 10,000, kita terus naik 11,000. Jadi yang saya cakap tu memang sampai sudah tak menjadi kenyataan. Jadi ramalan Dr. Mala tak menjadi kenyataan. Lepas ni saya tak nak ramalkan. Tapi saya nak ajak you all semua, guys, 14 hari yang lepas pada 30 Jun 2021, jumlah kes 8,639. Hari ini 2 minggu kemudian kes 11,618. Ya, pada 1 Julai 2021 kes 8,640. Semalam dan hari ini 14 hari kemudian 11,618. Cuba anda bayangkan, hari ini 11,618, 2 minggu akan datang berapa agaknya kes baru? Boleh tak you all ramalkan? Apa ramalan you all? Boleh letak dekat ruangan komen. Nanti backstage akan pilih ramalan yang mungkin paling dekat. Mungkin kita boleh bagi lucky draw 2 weeks later. So, saya nak menyeru kepada semua yang ada gejala hari ini. Saya nak menyeru kepada semua yang ditakdirkan, diaturkan oleh Tuhan yang anda positif COVID hari ini ataupun anda kontak rapat hari ini. Tolong ambil iktibar yang anda nak kurangkan kontak rapat anda. Anda nak minimumkan kontak rapat anda. Kalau hari ini saya ditakdirkan dijangkiti COVID-19, kontak rapat saya hanya 4 orang. Anak 2 orang, suami, bibik. That's it, sebab saya duduk satu rumah. Saya tak boleh buat social distancing dalam satu rumah. Tak ada ahli keluarga yang akan jadi close contact saya. Tak ada pekerja yang akan jadi close contact saya sebab saya jaga SOP. Anda semua perlu mengambil iktibar yang sama, iaitu tolong berjanji bahawa anda akan minimumkan
kontak rapat anda. Itulah satu-satunya cara yang kita boleh kurangkan jumlah kes. Alright. Dan melalui press conference hari ini, DGKKM telah berkata bahawa 15 kluster kerja tempat kerja baru telah wujud dan 7 kluster komuniti baru telah wujud. Secara totalnya 26 kluster baru dimulakan hari ini. 26 kluster baru bermula hari ini. Saya tak tahulah bila kluster-kluster ni akan habis. Tapi saya minta kepada semua yang dah bosan duduk rumah, kepada semua yang dah rasa macam tak sabar-sabar nak pergi holiday, dah give up duduk rumah dan sebagainya. Saya minta kita semua sama-sama doakan 26 kluster baharu ini. Sama-sama kita doakan 11,618 orang yang terjejas dengan COVID positif hari ini, dan kita juga doakan untuk petugas-petugas kesihatan termasuk saya dan rakan-rakan yang lain sentiasa tabah di medan perang, sentiasa tabah ketika menjalankan tugas dan supaya kami strong dari segi mental dan fizikal. Okey, macam yang saya janji, saya akan bawakan tetamu untuk anda hari ini. So saya nak you all komen siapa lagi comel, saya atau tetamu saya. Saya bawakan kepada anda dengan topik sakit tulang musim sejuk. Saya jemput Dr. Asfar Rizal Ahmad, Consultant Orthopedic and Arthroscopic Shoulder and Knee Surgeon ataupun pakar tulang dan ortopedik, pakar tulang. Okey. Dan Dr. Asfar ni sebenarnya dia adalah sports medicine specialist dengan fellowship from Singapore, MBBS from Australia, MS Orthopedic from UKM and fellowship in sports medicine from Singapore, bringing to you all the one and only Dr. Asfar Rizal Ahmad. Welcome on air, Doctor. Hello. Assalamualaikum. Good Hi, evening Doctor. to everyone. Okay, so you all semua. Okay. Thank you for coming to sesi live Dr. Mala hari ini. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Thank you for having me tonight, Mala. Thank you. So you all semua komen dekat ruang komen. Siapa lagi comel, saya atau Dr. Asfar. Nanti saya nak tengok backstage. Tolong tag komen yang paling best. Doktor, sebagai orthopedic surgeon, macam mana Doktor, how are you looking at COVID situation sekarang and bagaimana ia sebenarnya affecting patient-patient Dr. Asfar sendiri? Okay. Sejak pandemik ni melanda daripada March last year, memang volume ataupun bilangan pesakit memang berkurang. Terutamanya daripada segi kes-kes trauma, kes-kes accident, kes-kes motosikal accident, kes-kes yang jatuh di kilang, terpotong tangan dan sebagainya, ada banyak berkurang. Jadi bila patient banyak berkurang, jadi kes-kes yang masuk tu tertumpu pada accident yang berlaku di rumah. Contohnya yang cat rumah dan jatuh dari tangga cat rumah, yang kena gigit anjing sebab anjing pun boring sama-sama dengan tuan dia. Jadi banyak-banyak kes begitu yang saya terima masa pandemik. Tapi banyak juga kes-kes yang work from home. Work from home contohnya back pain, neck pain, shoulder pain, ankle pain. Sebab dia orang ni sebab terlalu lama sangat duduk menghadap komputer. Bos panggil menghadap meeting berjam-jam and duduk sampai 8 jam sehari tak bangun-bangun. Lepas tu kerusi pula tu kursi meja makan yang tak ada lambar support and then very hard surface. Jadi sangat tak selesa. So, and then dia pun ni dapat back pain. Banyak-banyak kes macam ni lah yang datang time-time pandemik ni. Betul. Saya sendiri, yalah, Doktor tahu saya Jonah, Dr. Asfar tahu kalau saya kerja, Dr. Asfar memang berkampung dekat emergency department. So, sebenarnya memang banyak patient yang sakit belakang, sakit leher, sakit bahu, siku, lutut dan tumit dan betul macam yang Dr. Asfar cakap, kebelakangan ini ketika work from home memang kes-kes sebegini lebih banyak yang dia mengambil tempat kes accident sebelum ni. Jadi apa sebenarnya yang menyebabkan sakit tulang ni, Doktor? Kenapa kami, saya termasuk saya lah kenapa kami sakit tulang? Macam saya ni sakit leher ni macam ada je benda duduk dekat atas leher saya ni all the time. Apa maksud sakit tulang, Doktor? Sakit tulang ni sebenarnya satu terma yang general tau, sangat luas, sangat vague. So bila orang kata sakit tulang, tak semestinya yang masalahnya tulang. Dia
kita panggil sistem musculoskeletal. Maksudnya masalah tu boleh ada pada tulang atau boleh ada pada otot atau muscle kita, pada tendon, ligament, cartilage, dan joint, sendi. Itu biasanya puncanya. And then bila sakit tulang ni lebih common, especially sakit sendi dalam pesakit yang sedentary, yang tak aktif. Dia tidak aktif. So bila time PKP ni kita dah tak boleh keluar. Nak jogging pun dah tak boleh dah sekarang. So kita duduk rumah saja and then tak bangun-bangun. So kita punya joint tak bergerak. Mana saya punya joint? Nas, joint saya mana? Ni. Contohnya kita punya joint ni kan. Kalau tak bergerak, dia akan sangkut, dia akan stuck macam tu. So dia pun tak ada pelinciran. So kita kena selalu gerakkan dengan exercise. So itu masalah dengan PKP ni. Lepas tu bila sakit tu pula, and then kalau cuaca contohnya, saya rasa mungkin Dr. Mala akan tanya soalan seterusnya, cuaca. Jadi saya betul doktor. Kenapa macam saya selalu komplain dekat Dr. Asfar, setiap kali sejuk saya sakit tulang, setiap kali aircon kuat saya sakit tulang. Dan sakit ni kan, dia macam ni tau doktor, dia bukannya saya sakit sangat. Okay, saya rasa macam ada 2 kilo atas bahu saya, saya sakit sangat tapi dengan sakit ni, saya masih boleh masak, saya boleh bekerja, saya boleh menulis, tapi saya sakit sangat. Jadi bila saya kata sakit, orang macam tak percaya saya sakit. Tapi saya sakit ni. Jadi kenapa sakit ni lebih signifikan atau menjadi lebih teruk dalam musim sejuk? Dan ini bukan saya buat cerita tau doktor. Daripada zaman tok nenek moyang kita, memang orang kata kan sejuk nanti kan sakit tulang kalau tak pantang elok-elok. Jadi kenapa sakit ini lebih menjadi ketara apabila cuaca sejuk ataupun temperature drop? Betul ke doktor? Okey, sebenarnya sakit tulang bila masa sejuk ni, saya pun tak sangka ini sangat prevalent atau sangat common di Malaysia, sebab saya ingat dekat overseas je, dekat negara-negara Eropah dengan Rusia ke yang ada 4 musim, yang mana dia punya winter tu temperature boleh turun sampai -10, -15. So tapi rupanya dekat Malaysia ni bila time musim hujan ni pun banyak juga kes-kes ni. Sebenarnya malah saya pun sempat buat research sebelum tadi. Doktor tak tahu kenapa. Doktor tak tahu, para pengkaji pun tak tahu kenapa suhu yang atau suhu sejuk ni, cold weather ni associated with sakit tulang. Sebab kajian yang buat semuanya patient tak ramai. I mean dia tak boleh dapat cari patient yang ramai and then tak boleh buat any conclusion. Tapi antara teori-teori ataupun yang dibuat ialah bila sejuk ni dia ada tukar pressure. Pressure bertukar, barometric pressure bertukar pada persekitaran. Jadi bila sejuk ni kita punya tisu mengembang. Contohnya ligament kita mengembang, muscle kita mengembang. Lepas tu cartilage kita pun mengembang. So bila mengembang tu, bila kita bergerak dalam keadaan sendi yang ruang dia terhad, ruang dia close space macam tu, tapi yang biasanya semua cartilage kecil, ligament semua kecil, tiba-tiba dah mengembang. So dah tak cukup space, tak banyak space untuk bergerak. Itu menyebabkan sakit. Itu teori lah. Lepas tu ada lagi satu teori ialah bila sejuk ni orang duduk aja, orang tak bergerak, orang duduk berselimut, remote tengok TV. Tengok Netflix tak bergerak. So bila tak bergerak tu macam tadilah, joint tak bergerak. Bila joint tak bergerak, dia stuck lah, sangkut lah. Joint kita ni untuk kesihatan joint yang baik, kita kena selalu gerakkan joint kita ni. Kena selalu gerakkan kaki kita punya ankle joint, kita punya knee joint, shoulder joint. Lepas bila tak bergerak, dia jadi problem. And then bila orang tua tu, biasalah orang tua memang common, dan perempuan pun lebih common tu, tak tahu kenapa. Itulah yang saya boleh goreng sikit lah. Lain-lain memang tak ada. Bagi saya kan doktor, sebenarnya saya pernah, yelah saya badan kecil, BMI pun baru-baru nak cukup makan kan. Jadi saya sebenarnya pernah baca kenapa saya sebenarnya sakit tulang sebegini. Antara jawapan yang saya jumpa sebenarnya, dia kata some of us memang kami lahir dengan lower cold intolerance. Jadi bila sejuk, kami punya tolerance, setengah orang dia tak boleh panas.
Sikit je dia nak duduk, dia ada geng bawah kipas kalau macam kat sekolah ke semua kan, sebab dia cepat panas, sikit panas, aircon tu letak 16 degree, 17 degree tu baru dia rasa okey lah kan. Macam setengah orang yang macam kami memang ada intolerance terhadap sejuk. Jadi bila sejuk, sebenarnya mungkinlah blood flow ke ataupun nerve ke whatever, I don't know lah dari segi anatomi ya. Jadi kami tak ada cold intolerance. Jadi bila cold, bila sejuk, that's when we shiver more, you know, that's when kita rasa sakit. Sebenarnya sakit tu is low cold intolerance. That's what I read lah. Jadi bila betul, saya sendiri baca, saya sendiri baca, and of course kebanyakan orang yang kami macam ni lesser fat deposition, jadi lemak tak banyak, jadi sakit kan. Tapi not to be biased, sebenarnya orang yang macam my sisters, my friends yang agak berbadan besar tetapi macam yelah ada anak dan sebagainya, dah lama-lama memang cold intolerance berkurang. Dulu waktu muda-muda cepat panas kan, bila makin tua kita lagi cepat sejuk. Jadi bila cepat sejuk tu walaupun BMI agak tinggi, walaupun badan sedap-sedap, masih rasa macam you know ada cold intolerance problem tu. Jadi tapi saya nak tanya doktor, ada tak macam doktor dah kata posture is the reason kenapa kita sakit, especially kebelakangan ini ketika dalam PKP dan sebagainya. Ada tak kaitan di antara pemakanan dan juga sakit tulang ni? Betul ke kalau makan kalsium lebih banyak tulang lebih kuat? Kalau you know saya makan setengah sayur-sayuran macam kobis ke kentang ke, tulang boleh menjadi lebih reput dan sebagainya. Ada tak kaitan dengan pemakanan doktor? Sakit tulang ni memang banyak faktor boleh affect dia kan. Bila you cakap sakit tulang tu, sakit tu boleh jadi punca daripada tulang sendiri. Maknanya dia punya bone mass tu, kita panggil bone mass, ketumpatan tulang tu. Sama ada dia bone mass dia tinggi atau rendah. Yang kedua, sakit tulang tu sama ada sakit di pada joint lah, pada sendi tu. So dua-dua boleh dipengaruhi oleh makanan. Basically gaya hidup lah, lifestyle. Contohnya saiz badan. Kalau saiz badan untuk orang perempuan, dia mencapai dia punya peak bone mass, maknanya maksimum ketumpatan tulang tu pada umur 17, 18 dia punya menaki. So bila dah sampai umur 17, banyak tu je lah dia punya maksimum bone mass dia. Dia tak boleh naik lagi dah. Dia makan kalsium banyak mana pun banyak tu je. Tak boleh tinggi dah Tak boleh. So kalau saiz macam you kan, macam you yang slim macam ni kan, macam cute macam ni kan, so memang you punya bone mass tu kecil lah. Compared to yang badan 100 kg ke 90 kg, 190 kg. So sebab dia punya saiz badan besar, dia akan mencapai bone mass lebih tinggi pada umur 17 atau 18 tahun tu. And then bila ini berlaku, masalahnya bila menopause nanti. Bila umur dah lanjut, dah putus head, dah tak ada hormon estrogen tu lagi. Jadi orang-orang yang kurus ni lebih prone untuk dapat osteoporosis. So sebagaimana kita tahu, osteoporosisnya ialah tulang yang nipis. Tulang yang tak tumpat, yang senang patah. So dia lebih kerap berlaku pada post-menopausal, lepas menopause. Jadi masa bila apa tu, kita bila tulang ni, kita mesti cakap pasal kalsium. Sebab kalsium ni ialah mineral utama, garam galian utama dalam tulang. And then kalsium ni dia bila kita umur semakin lanjut, dia punya keperluan dia semakin tinggi. Kita perlu lebih kalsium sebenarnya. So dengan orang kita ni, orang Malaysia ni, kita makan nasi lemak kan, nasi lemak roti canai kan. Ada kalsium ke dalam nasi lemak roti canai? Rasa macam tak ada lah. Tak banyak lah. Tak banyak lah. So kalsium ni banyak dalam dairy product tau. Susu, keju, cheese, butter semua tu, which Mak Saleh lah yang banyak makan kan kalsium. And ada certain vegetable, sayur yang ada kalsium lah. So macam saya cakap tadi, bila umur dah semakin tua sebenarnya, kita perlukan lebih kurang 1000 ke 1200 mg kalsium sehari. So kita punya diet ada tak dah 1000 mg? Rasa paling banyak 100 rasanya. 100 mg per day. So sebab itulah ramai orang makan kalsium. So kalsium ni dia makan untuk menaikkan level tahap kalsium dalam darah tau. Bila kalsium tinggi dalam darah, dia lebih banyak akan masuk pada tulang. Tapi kalsium ni kena hati-hati, jangan main-main. Sebab dia ada
hyperkalsemia atau kalsium tinggi atau hypokalsemia, kalsium rendah. So bila kalsium tinggi sangat atau rendah sangat, dia ada penyakit lain pula. Dia boleh menyebabkan sakit-sakit tulang, sakit badan, lemah, demam dan sebagainya. So kena jaga-jaga. Kalau orang yang ada penyakit parathyroid, dia akan dapat hyperkalsemia. So bila saya dah banyak melalui ni. Saya dah off track. Continue. Very nice. Very nice. Saya pun tengah terangguk-angguk ni. Kalau doktor okay. buat live, saya takkan glamour dah. Doktor pula yang akan glamour. Tak adalah. Macam tu malah. Sekali ni je. Bagilah Chan. Very, very nice, doktor. Continue. Okay, betul. Kalau anyway, bukan kita punya kalsium dalam darah tu bergantung pada satu compound lagi, iaitu vitamin D. Kalau siapa pernah dengar lah, vitamin D. Betul. Vitamin D ni dia ada ni dekat kulit kita ni. Dalam kulit kita ni ada vitamin D. And then vitamin D dia, fungsi dia untuk meningkatkan absorption atau penyerapan kalsium daripada usus kita, usus kecil kita. Kalsium kita makan, kalau vitamin D ada banyak yang activated ya, dia akan serap lebih banyak kalsium masuk dalam darah. Bila banyak kalsium dalam darah, lagi banyaklah boleh masuk dalam tulang. So, vitamin D ni untuk dia bekerja, dia kena ada sunlight. Dia kena ada matahari. Matahari. So itu ada orang kata, bila musim hujan atau musim winter, musim sejuk, matahari tak banyak, lebih banyak bone pain, lebih banyak sakit-sakit tulang. So mungkin ada logiknya lah penjelasan di situ, sebab bila matahari tak banyak, vitamin D pun kurang, jadi kalsium penyerapan pun kurang, jadi kurang kalsium dalam darah kita. Jadi tulang kita tak mendapat kalsium. So itu fungsi kedua lah vitamin D. Mungkin itu juga kan doktor, sebab work from home ni kita kurang terdedah kepada cahaya matahari, kita tak keluar, kita tak pergi parking spot, kita tak ni kan. So is that a reason actually doktor kena pergi-pergi ke kat tepi tingkap, tunjuk-tunjuk matahari sikit, dapatkan sunlight sikit? Matahari ya, kalau you keluar pukul 7 sampai pukul 10 okey lah, tapi kalau pukul 11 you keluar, I rasa you dapat lain ke, dapat suntan. Tapi yalah, of course we need to go out sebenarnya. As I said lah, kita punya penyakit pasien yang kebanyakan yang saya jumpa di klinik saya ni, punca ni ialah tak aktif. Dia tak aktif. Kalau you jumpa mana-mana pakar ortopedik pun, dia akan kata sakit-sakit ni semua sebab tak aktif. So secretnya kena aktif. Kena aktif. Kena exercise. Termasuk saya lah. Saya pun dah macam pregnant 3 bulan dah ni. Sebenarnya doktor, jelah kami ladies ni, macam saya sendiri kan, sebelum PKP, sebelum ni, saya suka pergi workout dengan group. Dengan ni kan, join. So macam seronok lah. It's like a leisure time. Dia free up mental, physical. Tapi bila dah PKP ni nak buat sendiri, walaupun dah niat dah, okay seminggu 2 kali saya nak buat, tapi memang berkurang lah, nak buat seminggu sekali pun susah. And I myself like, kena tunggu macam sakit and then barulah saya nak cari dumbbell, barulah nak buat. But of course macam doktor cakap, bila saya buat weight, memang saya rasa kurang sakit, especially dekat leher dan tangan dan sebagainya. Tetapi kepada orang yang sakit yang berpanjangan, sakit yang sampai ada MRI changer, sakit yang sampai ada slip disc dan sebagainya, apakah option rawatan yang mereka ada, doktor, sebenarnya? Okey, kalau kita cakap pasal slip disc ya. Slip disc tu maksudnya ialah mana saya punya model ni. Okey, slip disc ni kalau tengok model spine ni model baru beli ni. Tengok, ini kalau tengok dekat ni, nampak ni ada yang merah ni kan. Merah ni disc. So kita punya tulang belakang ni, ni lambar spine lah, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dia tulang ni diikat antara satu sama lain oleh disc. Disc ni tulang rawan lah. So disc ni lah selalu yang menjadi punca utamanya lah kita banyak orang sakit belakang. So bila orang kata slip disc tu, mana disc tu dah bengkak and then dia boleh pecah dan koyak kat belakang macam terkeluar ni. Betul-betul kat belakang disc ni ada saraf, nerve root. So kalau dia bengkak, saraf ni akan terhimpit, tercekik dan sebagainya. Jadi saraf ni turun sampai ke kaki. So rasa akan turun sampai ke kaki. Rasa macam current, rasa macam cucuk-cucuk, krem. So jadi bila untuk slip disc ni, of course lah yang paling bagus sekali prevention lah kan, pencegahan. Jadi pencegahan ni nombor 1 ialah kita punya BMI lah, kita punya berat badan lah. Berat badan kita kena jaga ke BMI kena optimum, tak yang berat sangat. Bila berat sangat, dia punya
stres pada disk tu akan tinggi, dia akan pecah. Yang Oh, kedua, okey. macam saya cakap lah, Mhm. aktiviti. Mhm. Aktiviti pun sama, kalau tak aktif, Mhm. jadi muscle tak kuat, jadi dia punya tulang tu akan collapse. Mhm. So kita asyik duduk aja, lama-lama dia akan koyak. Macam Mhm. posture, macam Mala cakap tadi, posture, bila kita selalu bongkok, kan, kita slouching lah, orang panggil slouching. Melayu panggil bongkok lah kot. Bila Mhm. bongkok kan, kita akan stretch kita punya muscle kat belakang tu. Bila stretch masa kita tak biasa untuk berada dalam posture yang ni, yang salah. Ni salah sebenarnya. Posture yang betul dia kena macam ni, dia melengkung ke belakang. So bila stretch untuk jangka masa yang lama, jadi masa tu jadi stretch akan Hmm. sakit. So Hmm. rawatan dia untuk sleep disc ni bergantung. Mhm. Mhm. Satu ialah pada simptom dia, berapa lama, acute atau kronik. Mhm. Kalau acute, kita boleh rawat dengan rest, ubat, Mhm. fisioterapi, kan. Itu Mhm. acute tu makna kurang daripada 6 minggu lah. Kalau dah Mhm. lebih daripada 6 minggu dah jadi kronik. Okey. Dah jadi kronik, maknanya Mhm. rawatan yang sebelum ni dah gagal. Dah cuba Mhm. ubat fizio gagal. Mhm. Dan jumpalah pakar ortopedik. Jumpa pakar ortopedik, biasanya kita akan buat MRI. Mhm. MRI akan nampak lah disk tu. Mhm. Disk tu ada, slip disk ni ada banyak kategori. Mhm. Ada bulging tu dia bengkak saja. Ada Okey. extruded terkeluar, ada Okey. protruded. Mhm. So tu banyak ni lah medical term sikit lah. So Ya, betul. bila dah tengok size disk tu, kalau disk tu masih kecil, kalau kita dah try fisioterapi tak jalan, kita boleh Mhm. cuba RFA, Mhm. radio frequency ablation. Mhm. RFA tu fungsi dia sebagai pain management, tu hilangkan sakit. Okey. Dia punya efek bersifat sementara, dia boleh Mhm. tahan up to 24 months. Lepas 2 tu tahun lah. nerve Mhm. tu nerve tu akan tumbuh balik. Nerve tu Mhm. regenerate balik. Tapi Mhm. walaupun dia regenerate, tak semestinya sakit datang balik. Ada juga yang terus baik tak sakit balik. Maknanya bila disk tu dah lebih besar, dah lebih bengkak, Mhm. masa tu RFA dah tak boleh dah nak membantu sebab dia dah menyebabkan Oh, urat saraf tersepit. Bila urat saraf okey. tersepit, kita kena legakan atau lepaskan urat saraf tu lah. And then Hmm. caranya ialah kita buat disectomy lah. Itu kena melakukan satu pembedahan lah. Pembedahan yang Hmm. sekarang yang popular ialah endoscopic disectomy atau microscopic disectomy, di Okey. mana doktor Mhm. akan buka kecil saja kat belakang tu, lebih kurang 2-3 cm, dan Mhm. masukkan funnel, corong, masuk kamera, dan kita sedut, kita tarik keluar disk tu. Itulah Oh. serba ringkas rawatan Okey. sleep disk ni. Saya pun terlopong-lopong sebab saya dekat Ah, Jabatan Kecemasan ataupun dekat ah, outpatient, saya ah, tengok-tengok patient, back pain, saya ambil ah, history, ah, refer, saya pun tak tahu sangat apa yang jadilah. Doktor pun tahu kan ah. saya tak masuk OT, and spine ni sebenarnya dia ortho dan dia subspecialist. So tak ramai daripada kami yang Hmm. MO yang sempat buat spine posting waktu dulu. Tapi itulah saya pun I thought RFA ataupun radio frequency ablation yang doktor cakap tadi iaitu prosedur Hmm. untuk Ah. melemahkan ataupun mematikan urat yang memberikan kesakitan kepada kita ya. Hmm. I thought prosedur tu boleh buat hampir kepada ramai pesakit, tapi rupa-rupanya kalau Hmm. sakit tu dah lama ataupun dah nazak dalam another word dah nazak sampai disk tu dah rosak, tak sesuai. Jadi kena awal kalau sakit dah lebih daripada 6 minggu macam apa yang Dr. Asfar kata, sepatutnya dah kena jumpa dah pakar ortopedik. Doktor dah ambil dah bone tu, doktor nak tunjuk something ke? Okey, RFA ni Okey. Aha. okey, Doktor saya nak nak terangkan tunjuk dia sedikit tentang RFA. punya needle lah, needle. Okey, boleh. Ni needle dia. Nampak Mhm. tak ni? Needle dia jarum Okey. lah. Okey. So Jarum doktor dia kalau kecil dekat saja. joint tu doktor aim dekat mana? So saya tunjukkan spine dulu lah, spine dulu. Okey, Sebab boleh. biasa buat dekat spine kan. Mhm. Mhm. Ni spine kita. Mhm. So RFA ni dia menyalurkan arus elektrik. Dia tujuan dia, kalau kita dapat target dia punya nerve yang betul dia, kita panggil selective nerve block lah. Dan kita boleh matikan nerve tu. Kita ke block nerve tu. Sebab dia bakar nerve tu sebenarnya, and then dia akan block pain signal. Maknanya dia block sensation atau rasa sakit yang pergi ke otak. So maknanya nerve tu akan dia matikan nerve lah. Tapi nerve tu bukan kita suka-suka je mati kan. Kita pilih lah nerve yang betul. Sebab tu Hmm. kita ada x-ray, and Mhm. then kita ada dekat mesin dia tu. Hmm. Ni mesin dia, kalau boleh nampak tidak tu. Mesin Nampak, dia tu. nampak. Mhm. Nampak.
Mesin dia ni, dia boleh buat motor testing dengan sensory testing. Maksudnya, dia boleh test, dia rasa dan dia boleh test saraf motor yang menggerakkan kita punya muscle. So bila kita bagi injection tu, ada beberapa saraf yang kita boleh block. Satu ialah facet block atau medial branch block. Adalah cara dia, kita block dekat sini. Satu lagi dorsal root ganglion. Dorsal root ganglion tu kita block dekat sini, dekat nerve root ni, dekat dorsal root ganglion lah. Dorsal root ganglion ni bagus untuk pesakit yang rasa sakit sampai ke kaki atau kebas sampai ke kaki. And then kita bagi dorsal root ganglion. Facet block tadi untuk orang yang sakit di belakang. Kita panggil discogenic pain. Maksudnya sakit tu disebabkan oleh disc. Disc ni yang merah ni. Disc ni koyak atau disc ni bocor dan sebagainya. So dia ada different indication lah. Ada banyak indication lagi RFA ni. And then bila apa saya nak cakap, saya pun dah lupa. Kita bagi RFA ni lagi satu, kita boleh kita panggil buat annuloplasty. Maksudnya jarum ni kita boleh masuk dalam disc untuk kecutkan dia. Itu pun boleh. Contohnya disc yang bengkak, yang bulging, kita boleh bakar disc untuk kecutkan dia. Dia tak kecut 100% lah, boleh kecut dalam 30-40%. So kalau disc tu tak berapa besar, boleh cuba RFA. I see. Okay. And then kegunaan lain banyak lagi lah. RFA banyak gunaan lain lagi lah. I see. Memang interesting tentang RFA ini sebab macam Dr. Asfar kata tadi, tujuan RFA ini adalah untuk mengurangkan ataupun melemahkan urat-urat yang menyebabkan kesakitan. Jadi dengan kepakaran doktor pakar macam Dr. Asfar ni, doktor pakar tulang, mereka sebenarnya menggunakan mesin tersebut dengan guidance daripada X-ray untuk melihat urat yang perlu dilemahkan dan dia akan pilih urat itu sahaja. Sebab kita block urat, kita block saraf tu. Sebab tu sangat penting. Okey, untuk buat you all semua lebih faham tentang RFA, sebenarnya doktor, kita ada kejutan sedikit. Kita akan mainkan satu klip video pengakuan ikhlas daripada patient. Patient ni patient Dr. Asfar sendiri dan follower tim Celoteh Dr. Mala. So dia akan sharekan pengalaman dia buat RFA, dia akan share dengan kita tentang everything tentang RFA dan kemudian kita berjumpa balik untuk berbincang, untuk sembang tentang RFA. So jom kita mainkan video khas daripada seorang pesakit yang go through prosedur radio frequency ablation ataupun nama dia RFA. Jom. Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Nurhaya binti Nordin. Saya berusia 53 tahun. Mula tu rasa kaki tu macam pijak tu rasa sakit. Bangun tidur pagi, bila nak melapak tu 5-6 step tu rasa sakit kan. Sampai kita pegang kat dinding, nak berjalan, kenapa? Bahagian tumit belah kiri kan. Tumit belah kiri tu bila kita pijak tu memang betul-betul terpaksa jengkit. Tapi bila jengkit kita pun tak selesa nak jalan, nak kata seliuh ke, terkehel ke kan. Mulanya sebab dia macam cucuk-cucuk macam ada duri kan. Ada dengar orang cakap ada tumbuh tulang kat situ. Lepas tu kita pun nak pergi klinik pun tak tahu sakit apa. Dah masuk 2 tahun lah. Saya awal 2020. Yang saya ingat saya pergi buat X-ray dekat klinik kesihatan. Tak ada, tengok puan punya X-ray tak ada tulang tumbuh. Dia cakap tak ada retak pun tak ada, seliur pun tak ada. Ada yang so try buat kampung lah. Jadinya kita itu yang ikhtiar yang orang cakap, kita pergi makan ubat macam-macam, letak koyok lah tanpa koyok, beli stokin yang tidur malam tu pakai stokin. Lepas tu letak beli garam tu 2 kilo, garam kasar tu letak dalam besin, letaklah ada hitam 1 paket besar tu, tanam kaki dalam garam tu. Buatlah sampai tengok TV ke, saya mengaji tiap-tiap malam buat sampai dah give up dah. Sebab ada orang cakap buat acupuncture, ada adik cakap ada kawan dia tu tak boleh jalan, papah-papah lah dia kata. Bila buat acupuncture tu dia elok, dia cakap awak balik rumah pun kan okey. Lepas tu sakit balik, buat bekam ubat, tahan sakit tu dia hilang, tapi dia datang balik.
macam mana pun kena jumpa pakar tulang, dia cakap, sebab kita bukan ada kepakaran bab tulang ni, kata. Kalau ni you kena pergi hospital lah, kata, jumpa pakar tulang sebab ni melibatkan tulang. Dia cakap, panggil masuk jumpa Dr. Asfar pun macam very professional lah. Tengok dia pun macam, dia saya sebut je saya sakit tumit, terus dia angkat kaki saya. Dia letak dekat lutut dia, letak kaki dia tekan-tekan pun, terus saya dah jumpa dia, macam dia jumpa poin-poin yang sakit tu kan. Memang saya kata tu sakit tu, sebab selama ni saya tekan-tekan pun saya tak nampak jumpa. Tapi bila Dr. Asfar tekan saya satu poin tu, memang saya terangkat tu. Ni saya nak buatlah rawatan ni, kata, dah tak sanggup nak tanggung sakit ni, kata kan. Kalau lagi lama lagi saya simpan, lagi merebak ke ataupun lagi kronik sakit tu kan. Pukul 4 tolak ke OT. Sebelum tu Dr. Asfar jumpalah, dia mak-mak dulu, tapi tak ada rasa sakit lah. Saya sedar pun dah siap je semua, dah bungkus je kaki dah. Pindah ke ward tu, dah rasa nak pergi toilet kan. Saya try jengkit-jengkit tu, tak adalah rasa sakit lagi, sebab sebelum tu kalau kita jengkit pun, sebab dia macam tarik ke tegang tu rasa sakit, tapi tu kurang sikit lah. Fobia jugalah nak pijak lagi, sebab takut kau ingatkan ada potong ke apa ke, rupanya cocok je kan. Lepas tu bila Dr. Asfar masuk yang kali kedua tu cek tu, dia kan tak apa, jalan je pijak-pijak dia tu kan. Saya pun try pijak, okey, tak sakit. Tapi dah lepas fisio yang kali ni tu okey sikit, tak ada lepas sakit. Tak sakit. Tak ada sakit yang sebelum ni rasa macam ada paku tu dah tak ada dah. Dr. Asfar dah buang dah paku. Dah cabut dah paku tu kayaknya. Pengang sangat, rasa macam wah lah tu yang excited balik nak membaking lah. Kalau ialah ikhtiar mula-mulanya, awalnya kata kalau belum melarat tu bolehlah kita cari alternatif yang apa yang dekat rumah dulu kan. Tapi kalau boleh tu janganlah simpan sakit lama-lama kan. Kalau ni lebih memudaratkan kan, cepatlah dapat rawatan, kata dapatkan rawatan pada yang pakar kan. Itu dah kepada orang yang pernah biasa sakit tulang ke apa ke, dapatkan rawatan, pergi cek, buat X-ray ke, buat MRI ke apa ke, tahu sakitnya. So akhirnya sakitnya 2 tahun kat Ngepegang ni akhirnya dah hilang lah ya. Alhamdulillah, saya harap janganlah berbalik lagi sebab saya tanya dengan doktor itu, kalau lepas buat ni doktor, ada kemungkinan dia datang balik tak? Lepas tu doktor kata ada kemungkinan, tapi lambat lah. Dia kata ada kemungkinan dan ada kemungkinan tak akan datang balik. Dia kata depend pada ni lah, dia kata pada orang. Yelah, siapa nak sakit kan, semua orang nak sihat kan. Duit banyak mana pun lah tak bermakna kalau tak sihat kan. Jadi kalau sakit, dapatkanlah rawatan di tempat yang betul, yang ni, jangan biarkan sakit berlarutan. Thank you so much Kak Nur yang sudi share dengan kita journey dia dengan sakit tumit ni. Sebenarnya 2 tahun dia tahan sakit tumit tu sehingga dia jumpa Columbia Asia Hospital Ceras dan juga jumpa dengan Dr. Asfar. Jadi ramai yang tanya di ruangan komen, Dr. Asfar ni daripada hospital mana so saya nak sebut lagi, Dr. Asfar daripada Columbia Asia Hospital Ceras, pakar tulang ataupun nama lain dia orthopedic specialist, consultant orthopedic surgeon. Beliau specialist dalam joint lah orang kata, arthroskopi knee and shoulder surgeon. Dan juga Dr. Asfar ni sebenarnya pakar sports medicine. Jadi orang yang ACL, PCL, apa-apa LL lah ya, main bola, main badminton, apa semua tu, ini dah pakar yang you all nak jumpa sebab dia sports medicine specialist. Dr. Asfar memang ada fellowship in sports medicine yang dia dapatkan certification khas untuk dia punya fellowship itu. Okey, jadi doktor, ada yang bertanya rentetan daripada video Kak Nur tu tadi. Dia kata apa puncanya sakit tumit ni sebenarnya? Dia tanya. Apa jawapan dia doktor? Kenapa punca sakit tumit ni? Tadi doktor dah terangkan tentang slip disc. Boleh tak doktor terangkan tentang sakit-sakit joint ni juga? Okey, sakit tumit ni nama medical dia plantar fasciitis. Saya rasa ramai pesakit kita kat luar sana dah tahu lah, very familiar. Ini antara sakit yang sangat common lah, amat common. Even orang yang terdekat dengan saya, orang saya sayang pun dapat juga penyakit ni. Jadi tak semestinya orang yang dekat kita tu senang nak rawat dia. Kadang-kadang patient lagi senang rawat dia.
patient baik tapi orang terdekat kita tak baik. So itu saya pun kadang sedih juga, depressed juga. Tapi itulah hakikatnya dalam perubatan ni, kita hanya manusia, kita hanya cuba ikhtiar saja. Yang menyembuhnya hanya Tuhan. So plantar fasciitis ni ialah senang tengok ni model ni. Ini dekat bawah tapak kaki kita ni ada ligament, ada fascia. Ligament ni dia memegang kita punya kaki supaya kaki kita bentuk macam pintu gerbang ni, macam arch ni. So bila kita pijak, kita pijak atas lantai, especially kalau kita obese lah atau overweight, badan kita besar. So ligament tu akan stretch, akan di-stretch. So bila stretch terlalu bertahun-tahun stretch, dia boleh terkoyak dekat dia punya attachment, dekat tempat dia attach di tulang. Dia terkoyak. Bila terkoyak tu kita tak nampak lah, sebab dia micro tear, koyak kecil-kecil. And then bila koyak ni, sebab kita seorang yang sihat, seorang yang mampu untuk pulihkan badan kita, dia cuba pulih ni. Tapi bila dia cuba nak pulih, kita pijak lagi. So pulih pijak. Last-last dia tak boleh, dia pun give up. So dia dah jadi chronic plantar fascia. So bila chronic plantar, dia bila tarik lama sangat, sekali dengan tulang-tulang pun dia tarik. Tu yang nampak macam bone spur tu. So ramai banyak misconception lah, salah faham, yang ingat yang sakit tu sebab oleh bone spur, oleh sebab tulang tajam. Sebenarnya bukan tulang tu yang sakit. Tulang tu akibat atau kesan daripada plantar fascia stretching tu. Jadi bila jadi macam tu, saya akui penyakit ni sometimes bukan mudah untuk dirawat. Sometimes tak mudah. Ada yang senang, ada yang degil. So kita biasanya kita start dengan rawatan yang mudah, yang simple. Nombor satu, of course lah, kita pakai padding, silikon padding masuk dalam kasut. Dia macam gel masuk dalam kasut untuk bagi cushion dekat bawah tu. Cushion bawah supaya pijat tak sakit. Yang kedua, kita ajar stretching. Panjangkan dia. Boleh buat sendiri atau boleh buat pergi fisioterapi. Itu pun boleh membantu. Yang lain-lain makan ubat macam Celebrex, Akoxia, yang ramai sakit-sakit yang familiar dengan ubat ni, anti-inflammatory. Dan kemudian ada juga rawatan suntikan steroid, inject steroid. Steroid pun boleh buat kalau untuk pertama kali, kedua, ketiga, boleh buat sebab dia sangat efektif untuk hilangkan sakit yang akut. Tapi steroid ni perlu diingati yang steroid ni hanya bersifat sementara. Dia hilangkan sakit sementara. Ini kalau banyak sangat cocok, ni tendon tu pun boleh putus. Fascia ni pun boleh putus kalau selalu sangat cocok. And then kita pergi ke langkah seterusnya, iaitu secondly is macam Puan Nurhaya buat tadi, kita buat RFA. RFA untuk hilangkan sakit. So zaman dulu saya ada buat kita panggil tenotomy. Tenotomy tu dia cocok juga, tapi dia punya bakar tu lagi tinggi, dia punya temperature tu lagi tinggi. So dia pun cocok dekat sini, dekat plantar fascia ni. Tapi yang itu dia lebih mudah untuk putuskan ligament ni. Sebab dia punya kuasa untuk membakar tu lebih tinggi. So sekarang saya dah berubah kepada RFA. RFA ni dia punya jarum dia lebih halus. And dia lebih gentle, dia punya heat tu tak setinggi topes tu, tenotomy tu. And then dia tak melibatkan potongan. Dia melibatkan potongan. Sebab kalau saya pergi lagi langkah seterusnya lah operation kena potong dekat sini, dan kita lepaskan plantar fascia, kita potong juga plantar fascia tu. Yang kalau operation tu memanglah dia boleh lepaskan plantar fascia, tapi dia punya kesan parut tu agak menyakitkan daripada surgery, daripada pembedahan tu. So RFA ni dia provide satu alternatif yang tak ada parut, kurang sakit, dan dia efektif. Dia efektif untuk pain relief plantar fascia. Of course lah, kita perlu monitor lah untuk pesakit yang kita buat RFA ni, sebab macam saya cakap lah, kalau urat saraf tu tumbuh balik, sakit tu boleh datang balik. Itu pun 50-50 juga. Mungkin kita suplemen dengan stretching, dengan physio, insya-Allah dia tak datang balik lah. Itulah lebih kurangnya. Okey, maksudnya walaupun dah berubat dengan RFA, sebab ramai di ruangan komen yang tanya, kalau dah buat RFA ni,
sakit akan datang balik ataupun tidak. Jadi saya rasa ada seorang dua follower yang komen di ruangan komen, dia kata dia dah buat RFA tapi sakit tu datang balik. Jadi apa percentage yang macam vaksin kan doktor, bila saya cerita tentang vaksin I tell them 99% you will not get infected, 1% you will still get infected. Tu data dia. Jadi dari segi RFA ni berapa peratus yang sakit akan hilang dalam masa 24 bulan yang doktor kata tu, dan berapa peratus yang walaupun dah buat rawatan sakit kembali dalam 1 bulan dan 2 bulan, dan kenapa sakit tu datang balik doktor sebenarnya? Apa faktor tu? Okey, dia ada banyak faktor lah. Sebenarnya RFA ni boleh diguna sebagai rawatan untuk banyak penyakit tau. Macam lumbar spine, which is pinggang ataupun cervical spine, neck. And then lutut pun boleh buat untuk arthritis, tennis elbow boleh buat, shoulder sakit bahu pun boleh buat. Jadi dia punya result dia berbeza-beza. Dia punya keberkesanan dia berbeza-beza. Okay. Setakat ni yang mengikut pengalaman pakar ortopedik dan pakar pain intervention yang paling banyak digunakan ialah untuk spine lah, untuk tulang belakang. Itu pun terhad, bukan untuk semua kes slip disc, hanya slip disc yang kecil-kecil saja. Yang disc tu dah terkeluar sampai menekan urat saraf, itu memang RFA pun tak boleh buat. Macam untuk lutut pun saya mula-mula ada buat banyak juga lutut, tapi bila lepas lagi banyak saya buat kes, saya perasan lepas 6 bulan dah sakit balik, especially arthritis yang dah advance. Maksudnya dia punya lutut tu, dia punya tulang rawan tu, cartilage tu memang dah botak. Tulang rawan tu dah botak. Dah botak. Maknanya dah tak ada cartilage lagi. Itu bagi cocok 10 kali pun akan tak berkesan lah. Jadi untuk lutut tak berapa berkesan. Untuk plantar fascia macam Puan Nurhaya tu, itu result dia quite good. Dia punya warranty tu between 6 months to 24 months lah, lebih kurang. Untuk tennis elbow pun boleh tahan juga result dia. Quite good tennis elbow. Untuk shoulder tak berapa. Shoulder result dia mix lah, tak berapa. Saya boleh kata tak berapa efektif lah, sebab shoulder ada banyak patologi dia. Kadang-kadang ada impingement, ada rotator cuff tear. So yang tu kena diaddresskan. Perlu kita faham di sini, RFA ni does not treat the cause. Dia tak merawat punca. Dia hanya pain management saja. Dia merawat sakit saja. Tapi kita juga perlu faham, bukan semua masalah pain ni perlu melalui pembedahan. Contoh-contohnya macam kes-kes yang mild slip disc tu, macam saya cakap tu, tak perlu pembedahan. Ataupun kepada pesakit yang ada masalah yang tak membolehkan dia buat pembedahan. Contohnya dia ada dia pernah buat bypass jantung, dia tak fit untuk melalui bios dan sebagainya, ada buah pinggang gagal ke, atau banyak masalah perubatan, diabetes, kecil manis yang tak boleh buat pembedahan. Jadi kita boleh, ni salah satu option lah untuk sakit ni, untuk kita bagi dia lebih kualiti yang baik pada hidup dia. So itulah secara beringkas apa keberkesanan RFA ni. Okay, very interesting doktor. Saya nak ramai di ruangan komen bertanya berapa kos untuk RFA ni guys. Saya kena buat disclaimer, saya tak boleh dan tak mahu bercerita tentang kos, rawatan, revenue and all that dalam program ni. Dalam program ni kita fokus untuk memberikan awareness, memberikan info kesihatan supaya you all semua lebih cakna, lebih aware tentang kesihatan. Macam Dr. Asfar cakap tadi, kalau sakit tu dah lebih daripada 6 minggu masih sakit, dah ambil rawatan, dah ambil ubat tahan sakit, dah buat fisio, 6 minggu dah cuba, jadi anda kena berubah daripada rawatan A kepada rawatan B. Jadi kita tak stop anda. Contohnya nak try fisio dulu, boleh, tapi ada threshold di situ. Jadi kita nak bagi awareness sebegini. Saya tak nak sentuh tentang kos dan sebagainya. I'm sure bos-bos saya ada orang-orang yang tengah tengok, so we can not gonna go there. Tetapi saya ada letakkan link di sini kalau you all nak jumpa doktor yang handsome ni. Tapi dekat ruangan komen saya menang tau doktor. Dia orang kata saya comel tadi saya dah kira dah. So if you all nak jumpa Dr. Asfar, nak bertanya, nak dapatkan consultation sahaja, tak semestinya you all kena buat rawatan yang dengan RFA dan sebagainya tu. If you all nak jumpa untuk dapatkan consultation, untuk fahamkan, you all boleh tekan link, boleh buat appointment dengan Dr. Asfar melalui online, boleh buat appointment ini melalui website, ada patient portal
simple application juga. You all boleh go through dan saya doakan supaya urusan anda dengan sakit dan berjumpa dengan Dr. Aswad dipermudahkan. Jika perlukan apa-apa things like arrangements melalui online website, surat dan sebagainya boleh diberikan. So you all boleh tekan link tu, but saya tidak akan menjawab tentang kos dan sebagainya. Alright, ada beberapa orang yang letak harga kos di situ daripada hospital lain dan sebagainya. Saya nasihatkan tolong jangan berbuat demikian ya, sebab hospital swasta kita ada banyak do's and limitations sebenarnya. So kita cuba untuk tak nak jadikan memesong daripada tujuan utama kita. Okay, a little bit of question, Doktor. Ramai rasa macam untung dapat jumpa dengan Dr. Asfar ni, kita tak nak lepaskan. Okay, soalan daripada Muhammad Aiman Hakim. Doktor, alang-alang dapat jumpa sports medicine specialist. Apakah itu Achilles tendon? Sakit dah 2 bulan. Adakah ia bahaya? Dulu saya selalu jogging, sekarang nak lompat pun tak boleh. Boleh tak doktor jelaskan sedikit? Okay, Achilles tendon. Okay, Aiman Aiman. Okay, Achilles tendon ni satu lagi masalah yang common, yang selalu berlaku. Achilles tendon ni orang bahasa Melayunya ialah urat keting. Urat keting ialah dekat tulang ni tak ada tendon tu, tapi kalau boleh bayangkan tendon tu dia duduk di sini lah. Di sini. Dia daripada kita punya otot di betis tu, otot besar tu, dia jadi satu kabel yang tebal dan dia attach dekat tumit ni, tulang kaki ni. Fungsi dia untuk kita jump. Untuk kita berjalan berlari, dia akan tolak. Dia akan tolak kaki ni ke depan. So dia adalah tendon yang paling besar dalam badan kita. Yang penting lah. Tak ada je tu. So penting. So bila dia bila fungsi dia macam tu, jadi stres yang jatuh atas tendon ni adalah tinggi. Stres tinggi. Maksudnya badan kita ni, berat badan kita ni, dia punya stres dia, beban dia akan jatuh pada tendon tu bila kita berjalan, berlari, melompat dan sebagainya. Especially di kalangan atlet lah, yang banyak lari, banyak main bola, banyak memecut, sprinting, jumping dan sebagainya, basketball, volleyball. Jadi dia orang ni prone to wear and tear, ataupun kita panggil insertional tendinitis. Maksud dia tempat tendon tu insert dekat situ, dia dapat radang pada tendon tu. Jadi bila sama juga macam tumit tadi, bila dia selalu tarik, lama-lama tulang dia pun naik ke atas, dan ada tulang tumbuh juga dekat sini. So ini lagi satu condition yang agak degil lah pada pengalaman saya untuk rawatan. And then saya juga banyak tengok Achilles tendon rupture, acute rupture, makna putus. Saya ada banyak gambar sebenarnya, yang gambar operation yang saya buat, and banyaknya ialah badminton. Main badminton tu, bila dia nak ambil drop shot tu, tiba-tiba putus. Yang bad landing pun, masa main volleyball, dia nak spike tu, dia jump tu pun putus. Jadi kalau putus tu memanglah kita repair, kita jahit. Sebab walaupun ada dua pilihan, sama ada kita buat operation repair ataupun kita pakai simen, tapi kajian telah jelas membuktikan bahawa pembedahan dan repair tendon dia punya result dia lebih baik daripada tanpa pembedahan dan pakai simen. Sebab kebanyakannya pesakit yang mengalami kecederaan ni adalah age group yang muda-muda, yang produktif, yang aktif, yang nak balik kerja cepat. So bila banyak faktor tu perlu dipertimbangkan, kita recommend surgery lah. Tapi yang kronik ni banyaknya dalam umur 50-an atau 60-an lah. Salah seorangnya lah mak saya sendirilah. Mak saya pun ada masalah ni. Jadi bila kronik ni kadang-kadang ada beberapa jenis rawatan lah. Contohnya ada satu condition tu nama dia Haglund. Haglund tu dia ada tulang tajam kat sini. So bila urat keting tak kat sini, setiap kali dia angkat kaki macam tu, tulang tajam tu akan cocok atau potong tendon tu. So yang tu tulang tu kena buang lah kalau ada masalah tulang tu. Jadi kalau tak ada masalah tulang tu, jenis yang chronic tendinitis tu, sama juga dengan lebih kurang plantar fascia tu, kita boleh bagi steroid injection untuk pain relief, atau ada juga rawatan yang menggunakan PRP, platelet rich plasma. Platelet rich plasma ni ialah
kita ambil darah sakit, kita spinkan dalam dia punya mesin tu, kita asingkan plasma dia tu. Plasma tu ada banyak growth factor yang kita boleh cocok pada tendon tu, dia boleh repair tendon tu. Itu satu ikhtiar. Of course, RFA pun ada buat juga untuk ni. Tapi result dia tak sebagus yang tadi yang plantar fascia yang sakit tumit. Sebab dia ni agak degil sikit. And then yang paling last sekali operation lah. Kalau semua gagal juga operation lah. Operation tu biasa jarang saya recommend sebab operation tu melibatkan saya kena potong tendon tu, lepaskan dari attachment tu. Lepas tu potong tulang tu, tulang abnormal yang menyebabkan sakit tu, and then attach balik tendon dekat situ. So itu satu procedure yang lebih besar dan memerlukan tempoh yang lebih lama untuk sembuh. Jadi biasanya kita cuba cara-cara yang sebelum tu, yang saya cakap sebelum tadi. Bila dah fail baru kita buat operation. Okey, faham. Okey, doktor, alang-alang kita dah bercerita tentang tumit, sakit, kita dah lari pergi ke ligamen daripada tulang kan, macam-macam dah kita lari, alang-alang kita dah lari. Boleh tak doktor ceritakan sedikit kepada kami tentang heel spur? Sebenarnya bila Kak Nur tadi bercerita tentang sakit tumit tu a lot of people, yalah doktor kata it's plantar fasciitis, tapi ramai orang juga yang bila buat x-ray, doktor kata ada tulang dekat situ. So tulang tu yang menyebabkan sakit ni, apa kita kata bone spur, heel spur, apa-apalah nama dia. Boleh tak doktor explain sikit kat kita orang? Apa sebenarnya bone spur ni, kenapa dia menyebabkan sakit? Kenapa ada bone spur tu doktor? Bone spur ni, saya tadi saya dah explain tadi. Bone spur tu sebab daripada sebab dia punya tension, dia punya tarikan daripada plantar fascia ni, bone spur tu dekat sini. Plantar fascia ni biasa model tak betul sangat. Dia plantar fascia ni dia attach kat sini. So bila kita pijak, dia stretch. Dia akan tarik tulang tu sekali. Bila dia tarik, itu jadi tu yang tumbuh tu, bone tu akan ikut sekali. Tu dia akan dapat bone spur kat situ. So bila bone spur tu dia akan tajam, lebih tajam. So bila kita pijak tu, dia akan, kalau kulit kita dekat bawah ni kan, bila kita pijak tu, kalau especially kalau tak ada pakai kasut atau atas lantai simen atau konkrit, akan sakit lah. So bone spur tu sebenarnya kesan kronik plantar fasciitis. Bukan bone spur tu yang menyebabkan plantar fasciitis. Tu jadi, yang kita kena betulkan. Bahagian tulang yang kita kata spur tu lebih tu boleh dioperate dan dibuang ke doktor sebab dia yang menyebabkan sakit? Itu biasa kita ortopedik surgeon kita tak buang tulang tu sebab bila buang tulang tu sakit pun tak hilang. Kita bukan bagi rawatan pada target tisu. Kita patut bagi rawatan pada plantar fascia tu, bukan pada tulang tu. Kita boleh bagi RFA kat tulang tu, tapi kita tak buang tulang tu. Kalau kita buang tulang pun sakit takkan hilang. Alright. Okay. Ada satu soalan tadi doktor. I thought it's a bit interesting tapi saya tak tempat nak type, saya tak sempat nak baca nama dia. Saya nak faham. Betul ke golongan wanita selepas menopausal kita dah tak boleh nak kuatkan tulang kita, dah tak guna makan kalsium, dah tak guna makan suplemen seperti vitamin D dan sebagainya, dan sepatutnya wanita berusaha untuk menguatkan tulang kami sebelum menopausal. Betul ke doktor? Secara teorinya betul, tapi secara praktikalnya impossible lah kan. Macam mana kita nak turn back time ke umur kita kepada umur teenager masa kita masih membesar kan. Kalau kita dah sampai ke umur 50-an ni, kita tak boleh nak go stand ke belakang. So, tapi bila dia kata tidak boleh dirawat tu tak betul lah. Walaupun puan mungkin ada masalah osteopenia, osteoporosis, ada rawatan dia, masih ada rawatan dia untuk penyakit ni. Jadi salah satu macam saya cakap tadi lah, kalsium supplement tu. Kalsium supplement tu sekarang ni doktor akan advise combination tau, kalsium campur vitamin D. So banyak preparation tu ada combination. Macam saya boleh sebut ke kalau brand-brand ubat ni dalam ni? Boleh lah. Boleh okey lah. Macam Caltrate for example, Caltrate dia ada kalsium campur vitamin D. So dia ada dua-dua. Kalsium tu untuk naikkan kalsium dalam darah, vitamin D tu untuk increase absorption dengan tolak masuk dalam tulang. So dia ada macam serampang dua mata. So macam saya cakap lah, you bila umur dah sampai 50-an 60-an tu, you punya
you punya demand makin naik, you punya keperluan, you punya need for calcium makin naik. You perlukan 1000 mg, 1200 mg sehari. So masa tu yang you kena makan suplemen ni. And then suplemen ni apa tu, dia pula ada makan sekali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari. Tapi tak silap Betul. saya, recommendationnya kena spread out, kena 3 kali sehari, tak boleh terus makan 1000. Makan 500 atau 600. Then Lagi elok. apa so soalan ulang balik soalan you tadi malah. Saya dah tak ingat the second part of the soalan. But so kalau wanita yang dah menopausal dan dilabel sebagai tulang rapuh ataupun osteoporosis, osteopenic. Jadi macam betul lah doktor dah jawab tu, suplemen yang boleh diambil spread out 2 kali sehari lebih baik daripada ambil sehari sekali, dan doktor juga ada bagi tahu jenis-jenis combination yang sesuai. Jadi apa saya nak cerita lah tu, bila ada osteoporosis ni biasanya kena buat diagnosis dululah. Biasanya kena jumpa pakar endokrin lah untuk jumpa diagnosis. Dia buat bone scan apa semua, tengok dia punya T value semua. So bila dah confirm osteoporosis tu, kena start treatment lah, start rawatan. Antara rawatan yang popular ialah HRT lah, hormone replacement therapy. Macam estrogen lah. Bila kita dah menopause kan, kita punya telur tak mengeluarkan estrogen lagi. So ini estrogen daripada luar. Itu bagi untuk menaikkan kadar penyerapan kalsium dalam badan kita. So bila osteoporosis ni, sebenarnya masalah ni agak besar lah, osteoporosis, sebab banyak berlaku di komuniti kita dan especially di hospital, yang kalau makcik-makcik kita, nenek-nenek kita jatuh, lepas tu patah. Betul. Especially osteoporosis ni, dia common dalam Caucasian dan Asian. Orang putih dan orang Asia. Osteoporosis ni lebih common. So bila tulang dah rapuh macam tu, dia senang patah. Jatuh sikit je patah. Jatuh terduduk atas lantai pun patah. So biasa tulang yang patah ialah tulang pinggul. Dekat hip joint ni, tulang pinggul patah. And then ni pergelangan tangan, selalu kat patah ni, pergelangan tangan. And then tulang belakang, vertebra, spine. Yang itu selalu patah. Jadi bila dah patah tu problem lah. Nak kena operation. Lepas tu nak operation tu nak kena stabilkan dulu baru buat operation. Betul. And then dengan kosnya, dengan sakitnya, dengan risikonya. So dia secara logiknya kita lebih baik kita cegah daripada patah fracture ni berlaku. Cara pencegahannya ialah macam tadi saya cakap tadi. Ambil HRT, ambil kalsium, ambil ubat untuk kuatkan tulang kita. Dan kita rawat masalah osteoporosis ni. Alright, faham. Itulah Okay, ceritanya. so banyak yang Dr. Aswa dah share dengan kita hari ni. Janji nak cerita pasal sakit tulang saja, tapi kita dah cerita pasal ligamen, kita dah cerita pasal tulang belakang, kita dah cerita pasal work from home, kita dah cerita pasal menopausal, kita dah cerita pasal suplemen guys. Dr. Mala tak pernah sentuh pasal suplemen. Hari ni you all dapat ilmu banyak sangat. Saya pun dah terangguk-angguk dah, saya pun dah search dah. So tentang suplemen, apa yang sesuai, apa yang patut, berapa miligram, everything dah ada dah. Dr. Aswa dah cerita. Siapa yang join lambat sikit mungkin boleh pergi tengok lebih awal. Dan siapa yang baru masuk masih boleh undi. Siapa lagi comel, saya ataupun Dr. Aswa. Dan Doktor, one last question sebelum kita sign off. Apakah nasihat, tips, pesanan doktor sebagai orthopedic surgeon, pakar yang banyak melihat sakit tulang, sakit belakang, sakit leher at this point of time dalam PKP, kita masih nampak gayanya lah hari ni 11,618 new case doktor, nampaknya lama lagi lah kita duduk kat rumah. Jadi apa pesanan doktor terhadap golongan especially yang bekerja dari rumah, work from home, dan juga golongan yang dalam musim sejuk ini memang kurang exposure kepada cahaya matahari dan kurang workout? Apa nasihat, pesanan, tips daripada Dr. Aswa? Pesanan nombor 1, patuh SOP. Yang pertama. Maknanya stay home and stay safe. Pesanan pertama. Pesanan kedua, dapatkan vaksin anda. Itu pesanan kedua saya. Sebab kita perlu mendapatkan imunisasi berkelompok secepat mungkin kalau nak menangani masalah ni. Kalau kita nak pergi keluar jalan tak pakai mask, vaksin, isi vaksin semua. Jadi yang ketiga, cubalah kalau dapat kawan-kawan kita yang tak berapa suka vaksin, cubalah nasihat dia
jangan mempengaruhi orang lain. Just keep it to himself lah. Dia punya kepercayaan dia. Okey, untuk daripada segi sakit tulang ni, sakit tulang ni sebenarnya ialah lifestyle, sakit gaya hidup. Maksudnya kalau dalam 10 punca tu mungkin satu je accident trauma, lagi 9 tu semua lifestyle. Macam body BMI you punya body mass index, obese, overweight, cuba optimalkan berat badan anda. Yang kedua, aktif, aktif lifestyle, kena selalu aktif. Kalau yang terpaksa bekerja tu, contohnya bos suruh panggil meeting online tu, kalau boleh minta dengan bos lah, lepas 45 minit tu break lah bos, bagilah kita break sekejap, bangun buat stretching sikit, bangun-bangun jalan-jalan sikit, bagi masa tu bekerja sikit, bagi perjalanan darah tu flow, ada perjalanan darah dalam badan kita. Dan lepas tu bolehlah buat exercise, macam kalau ada gym kat rumah ke, bolehlah, ataupun ada dumbbell ke, exercise sikit, kuat sikit masa. Kalau ada treadmill, pakai treadmill kat rumah, pakai cycle kat rumah, memang koyak lah kalau pakai treadmill tu kalau nak menghadap berapa kilometer. Dan pemakanan, of course, makanan yang sihat, yang banyak kandungan kalsium, vitamin, kurangkan karbohidrat, kurangkan gula, especially musuh nombor satu gula. Sebenarnya saya pun tumpas juga dengan gula. Jadi and of course lah, kita sentiasa berdoa kepada Allah semoga negara kita ni akan dinyahkan daripada wabak COVID-19 dan semoga kita diberi kesihatan yang baik seisi keluarga dan dilindungi daripada virus COVID-19. Sekian. Thank you so much, Dr. Asfar. Thank you so much. You're welcome. Thank you for having me. Thank you so much. I promise you saya akan bawa doktor another time on this session. Was very nice. Serasa kita berborak lagi tenang dalam live ni daripada bila kita berborak during on call and during my shift. So memang best sangat borak dengan doktor hari ni. Saya sendiri dapat banyak ilmu. So thank you very much and hopefully kami semua dapat a lot of awareness daripada ilmu yang doktor sharekan hari ni dan tolong halalkan ilmu yang doktor dah sharekan dengan kami dan macam yang Dr. Asfar cakap, semoga kita semua dilindungi. Jadi macam yang saya cakap di awal rancangan tadi, kepada siapa yang rasa dah bosan duduk di rumah, siapa yang rasa dah bosan pandemik, PKP, dah rasa tak guna duduk di rumah, kes dah tak turun-turun, tak tahu dah nak buat apa, inilah masanya dalam kebosanan itu kita tolong doakan untuk rakan-rakan saudara mara kita yang berada di hospital, mereka tengah berperang dengan kesakitan mereka dan juga kepada rakan-rakan saudara mara kita yang beratur di CAC, kepada frontliner yang tengah berhempas pulas, tak kala kita bosan, kita tolong doakan untuk mereka, kita sampaikan lots and lots of love. So janganlah bertengkar di media sosial, janganlah marah-memarahi antara satu sama lain, kita spread lots and lots of positivity. Kita macam Dr. Asfar kata, stretching, exercise sebenarnya memberi banyak positivity, banyak recharge energy kepada diri kita. So we can do that as well. Dan yes, dah ramai semua tahu saya suka minta love warna hijau, dan kepada siapa yang tengok rancangan ini sehingga ke akhir, sehingga ke pukul 10.43, kita terlebih masa Dr. Asfar, terlebih 15 minit, but it's okay, it was very fun. Okay. Kepada siapa yang bersama dengan kami sehingga ke sekarang, tolong bagi kami satu join emoji, sama ada nak letak tangan ke, kaki ke, lutut ke, ataupun apa-apa, banyak emoji yang ada join dalam you all punya template tu. So bagikan kami satu join punya emoji supaya kami boleh tengok siapa yang tengok program sehingga ke akhir rancangan. Sehingga saya berjumpa dengan you all lagi pada hari Rabu minggu depan dengan seorang lagi tetamu khas. Take care, stay safe, stay healthy, spread lots and lots of love and positivity. Bye daripada Celoteh Dr. Mala.